ketahuilah, pahamilah, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, ketahuilah wahai diri, ketahuilah wahai yang mengaku manusia, ketahuilah wahai kau yang bertuhankan Allah Rabbul Izzati wa Muhammadur Rabbul Alamin. Ketahuilah kau manusia, sesiapa diri yang menginginkan kepahaman, sesiapa manusia yang mau diberi rahmat dan hidayah daripada Tuhan Rabbul Izzati wa Rabbul Alamin wa Nabi rahmatan lil alamin. Sungguh-sungguh Tuhan kamu itu nyata-nyata suci, maha suci. Sungguh-sungguh Tuhan kamu itu dan Tuhanku juga adalah maha suci. Sungguh-sungguh Tuhan kita maha suci. Maka apa-apa yang zahir daripada maha suci, apa-apa yang ditakdirkan daripada maha suci, apa-apa yang dicipta daripada maha suci, apa-apa yang ditajalikan daripada diri maha suci itu suci ada. Kau tak akan dapat apa-apa daripada diri maha suci itu bila kau tak pernah suci zahir, suci batin. Diri kau kotor, hatimu itu kotor, hidayah daripada diri maha suci tidak akan pernah ada kau dapat. Jauh-jauh sangat kau sentiasa minta ilmu, minta kepahaman, minta rezeki, minta sehat. Yang kau tak faham sesungguhnya diri Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Boleh kau dapatkan apa-apa dari Tuhanmu yang maha suci itu bila kau sudah suci. Sungguh-sungguh Allah suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Maksud dirinya itu bukan diri Tuhan, diri kau itu yang nak kau sucikan. Sungguh-sungguh Allah suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Diri yang mensucikan dirinya, maksudnya diri yang nak suci itu. Bukan diri Tuhan yang nak disucikan. Tuhan sudah maha suci, sudah sentiasa suci. Kenapa Al-Quran sudah melarang kau? Kau buat juga? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zarah. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zarah. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau.
Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, setan kau. Kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk faham bukan untuk faham awam. Ini bukan kajian awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, yang dihidayahi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang ada di majelis Nur Mutiara Ma'rifatullah, majelis yang sangat kecil ini, majelis yang tidak dikenal dunia dan tidak meminta dikenal dunia. Majelis yang kecil hadratillah ini, mardatillah ini, ala ilmullah. Tidak minta dikenalkan dan tidak minta mengenalkan diri. Yang mana sampai pada malam hari ini kita masih boleh berjumpa, bersilaturahmi, bersilaturahim sesama umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah sesiapa yang menginginkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sucinya Rasulullah, sebagaimana siddiqnya Rasulullah, sebagaimana tablighnya Rasulullah, sebagaimana amanahnya Rasulullah, sebagaimana fatonahnya Rasulullah, maka kita yang bersyahadat, sesiapa pada diri kita yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib pada diri yang sudah bersyahadat itu bersifat siddiq, bersifat tabligh, bersifat amanah dan juga fatonah, sebagaimana pengakuan, sebagaimana saksi kita, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tentulah apa-apa yang ada pada sifat Rasulullah itu menjadi suri tauladan kepada kita, contoh yang baik, uswatun hasanah kepada diri kita.
Apa-apa yang ada pada Rasulullah, ada apa-apa yang ada pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita ucapkan, yang kita sebutkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka wujudlah, nyatalah sifat-sifat daripada Rasulullah itu, contoh suri tauladan huswatul hasanah itu kepada diri kita. Tentunya sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita, tunjuk ajar kita sentiasa suci, sentiasa mensucikan diri. Sungguh-sungguh Allah suka, Allah sayang, Allah kenal kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Begitu juga aku di sini tak bosan-bosannya, tak habis-habisnya, tak sudah-sudahnya menyampaikan. Maka hendaklah manusia itu memperhati makanannya. Kepada sesiapa yang mengaku anak keturunan cucu Adam, kepada diri yang mengaku manusia, maka hendaklah manusia itu sentiasa memperhati makanannya, melihat pemakanannya, memikirkan pemakanannya, membaca pemakanannya, mengingat pemakanannya. Sesiapa diri, sesiapa manusia, sesiapa insan, sesiapa mengaku anak keturunan cucu Adam, maka hendaklah sentiasa memperhatikan makanannya. Sungguh-sungguh apa yang dimakan, apa yang kau makan, apa yang kamu makan, apa-apa yang kau masukkan melalui rongga mulutmu, apa-apa yang kau masukkan ke dalam mulutmu, itulah yang menjadi darah dagingmu. Sesuatu apapun jua yang kau makan, yang kau cerna, yang kau masukkan melalui mulutmu sehingga masuk ke dalam perutmu, maka itulah yang menjadi darah dan daging. Maka itulah yang membentuk darah dan daging, juga membentuk diri zahirmu. Diri zahir itu tubuh, diri zahir itu jasad. Jadi apabila kau bentuk, kau bina, kau besarkan tubuhmu, kau besarkan jasad, kau bina jasad dari hal-hal yang najis, dari hal-hal yang kotor, dari semua yang haram, bermakna semua yang masuk ke tubuh engkau itu, yang menjadikan darah kepada kamu, yang mengaliri di seluruh tubuh, di seluruh jasad, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dicipta, dibina dari hal-hal yang kotor, dari pemakanan-pemakanan yang kotor itu. Jadi apabila darah dibentuk, dibina dari hal yang kotor, dari hal yang negatif, dari hal yang najis, dari hal yang busuk, dari hal yang kotor, dari hal yang haram, maka darah kamu itu kotor, busuk, haram juga. Itulah yang menyebabkan diri kamu itu terjangkiti penyakit. Itulah yang menyebabkan organ tubuh kamu itu, apa-apa yang di dalam tubuh kamu itu rusak. Apabila kau bentuk darahmu, kau bina hatimu, otakmu itu dari hal yang kotor, dari hal najis. Setiap hari kau makan yang kotor, kau makan yang najis, maka yang menjadi darah kepada kamu, yang menjadi daging
kepada kamu itu pun kotor juga. Sehingga masuk darah di otak, di pikiran. Otak itu tempatnya pikiran, tempatnya akal, tempatnya ilmu itu di akal, tempatnya akal itu di pikiran, tempatnya pikiran itu di otak. Otak itu bertempat di kepala, kepala itu satu dengan jasad. Jadi apabila di dalam otak itu dialiri darah yang haram yang dihasilkan dari pemakanan tadi itu, maka pemikiran itu jadi kotor. Pemikiran itu jadi maksiat. Itu yang membuat kamu tidak boleh menerima suatu ilmu daripada diri yang maha suci. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Paham tadi yang saya sampaikan ini? Kan banyak, aku ni kenapa tak khusyuk solat? Aku ni, jiwaku ni mengapa tak tenang? Aku ni kenapa ada penyakit? Sentiasa dapat penyakit ini tulang sakit, ini tulang sakit. Kenapa ada kanser, kenapa ada diabetik, kenapa ada tension, kenapa ada buah pinggang, ginjal, dialisis, macam-macam penyakit. Itu dikarenakan makan makanan yang kotor. Penyakit itu daripada makan yang kotor. Penyakit yang ada di diri kamu itu, di badan kamu itu, karena kau makan yang kotor. Apa makanan yang kotor itu sentiasa banyak yang bertanya. Makan yang kotor itu bukan hanya makan tai, bukan hanya makan najis. Sehingga bodohnya manusia ini bertanya lagi apa itu makanan yang kotor. Tengok. Sehingga aku cakap apa makan yang kau makan yang kotor itu masih ditanya lagi. Apa yang makan yang kotor itu? Tengok. Sehingga makanan yang kotor pun tak paham. Kalau ditanyanya, apa itu makanan yang kotor, Bang Hadi? Itu kan dah, macam mana aku nak jawabnya? Manusia tak tahu makanan yang kotor. Itu kan rendah sangat. Sehingga derajat kamu itu lebih bawah lagi daripada hewan. Apabila kau tanyakan, makanan yang kotor itu macam mana? Sama dengan hewan kalau dah tak tahu apa itu makanan yang kotor. Sungguh-sungguh rugilah kamu. Bila kau tak tahu mana makanan yang kotor dan mana makanan yang bersih. Rendah sangat derajat kita itu apabila sampai-sampai kita ni tak faham mana makanan yang kotor. Terlebih-lebih lagi kita tak faham, tak tahu mana makanan yang halal, mana pula makanan yang haram. Rendah sangat kita tu. Sia-sia hidup kita yang kita ni tak faham pasal makan. Hal keadaan makan saja tak faham kita. Cubalah fikirkan. Inilah kajian mula-mula sekali, azas sekali dalam bab kesucian. Banyak yang bertanya, Bang Hadi, apa itu bab kesucian? Apa itu ilmu kesucian? Bagaimana kita ni nak belajar ilmu kesucian? Mula-mula sekali, kenali diri kita sendiri. Azas daripada awal bab kesucian itu, suci dalam pemakanan, bersih dalam pemakanan, betul dalam pemakanan, baik dalam pemakanan, halal dalam pemakanan. Ini ilmu kesucian, bab kesucian.
untuk meneruskan hal yang lebih daripada keilmuan lagi. Azaz, dasarnya, azaznya, pondasi dia. Pondasi dia tu, pondasi daripada ilmu, pondasi kita nak mencapai ilmu, pondasi kita nak dapatkan ilmu itu mestilah suci zahir dan batin. Bila kau nak dapatkan ilmu daripada diri yang maha suci, azaz dia, dasar dia, pondasi dia, kau mesti suci. Banyak yang nak ilmu daripada diri maha suci. Banyak manusia yang menginginkan ilmu daripada Allah, diri yang maha suci. Allah maha suci itu, dia tak pernah nak suci. Dia tak tahu suci. Dia tak faham Allah itu maha suci. Diminta-minta dia ilmu daripada maha suci itu. Faham tak minta-minta ilmu? Waalaikumsalam. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Duduk ramai-ramai situ sekali. Ya, Sakri. Waalaikumsalam. Sampai tadi, ya. Ramai situ ya. Boleh masuk. Sampai mana tadi? Ilmu daripada Maha Suci. Ya. Ketahuilah, pahamilah, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, ketahuilah wahai diri, ketahuilah wahai yang mengaku manusia, ketahuilah wahai kau yang bertuhankan Allah Ar-Rabbul Izzati wa Muhammadur Rabbul Alamin. Ketahuilah kau manusia, sesiapa diri yang menginginkan kepahaman, sesiapa manusia yang mau diberi rahmat dan hidayah daripada Tuhan Rabbul Izzati wa Rabbul Alamin wa Nabi rahmatan lil alamin. Sungguh-sungguh Tuhan kamu itu nyata-nyata suci, maha suci. Sungguh-sungguh Tuhan kamu itu dan Tuhanku juga adalah maha suci. Sungguh-sungguh Tuhan kita maha suci. Maka apa-apa yang zahir daripada maha suci, apa-apa yang ditakdirkan daripada maha suci, apa-apa yang dicipta daripada maha suci, apa-apa yang ditajalikan daripada diri maha suci itu suci adanya. Kau tak akan dapat apa-apa daripada diri maha suci itu bila kau tak pernah suci zahir, suci batin. Diri kau kotor, hatimu itu kotor, hidayah daripada diri maha suci tidak akan pernah ada kau dapat. Jauh-jauh sangat kau sentiasa minta ilmu, minta kepahaman, minta rezeki, minta sehat. Yang kau tak faham sesungguhnya diri Allah itu maha suci. Allah itu maha suci.
Allah itu maha suci. Boleh kau dapatkan apa-apa dari Tuhanmu yang maha suci itu bila kau sudah suci. Sungguh-sungguh Allah suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Maksud dirinya itu bukan diri Tuhan, diri kau itu yang nak kau sucikan. Sungguh-sungguh Allah suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Diri yang mensucikan dirinya, maksudnya diri yang nak suci itu. Bukan diri Tuhan yang nak disucikan. Tuhan sudah maha suci, sudah sentiasa suci. Kalau diri Allah yang maha suci kau sucikan sia-sia, tak faham kepada Allah, tak tahu kepada Allah, tak kenal kepada Allah. Itulah manusia ini berperingkat-peringkat. Manusia ini berkaum-kaum. Adanya manusia ni, derajatnya manusia ni berperingkat-peringkat. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya manusia itu berkaum-kaum, berperingkat-peringkat. Ada derajatnya, ada manusia berderajat nabi, berderajat, bukan manusia nabi. Manusia itu derajatnya sama dengan nabi, tahu derajat? Bukan sama dengan nabinya. Mahkamah mahmuda. Makamnya itu makam yang tertinggi. Bukan sama dengan nabi. Paham ini? Sesungguhnya ada manusia bermakam-makam nabi. Berstatus nabi. Bukan jadi nabi. Bukan. Kedudukannya. Ada manusia makamnya, tempatnya, kedudukannya itu waliullah. Makamnya sama dengan para wali. Ada manusia status dia, makam dia, kedudukan dia sama dengan yang diridai Allah. Orang-orang yang sudah pun diridai Allah. Sama makamnya. Sama derajatnya. Paham ini derajat? Paham derajat ni? Bukan ku cakap sama dengan Nabi. Bukan. Paham ya. Yang ku cakap ni paham ya. Sekarang ni cakap mesti elok-elok. Mesti berulang-ulang. Mesti dijelas-jelaskan sejelas-jelasnya. Kerana syaitan ini, makhluk yang dilaknat Allah ni, iblis ini, masuk di dalam tubuh kamu melalui makanan kamu. Tahu iblis? Tahu iblis tahu? Itu masuk ke dalam diri kamu, masuk di diri kamu itu, ada di diri kamu dari apa yang kau makan. Jembatan dia, jejantas dia, syaitan, iblis itu, paham ini yang ku sampaikan ni. Dia boleh masuk ke diri kau itu melalui apa-apa yang kau makan. Guru, ustaz, ulama tak berani cakap ini. Kenapa aku cakap dia tak berani? Sebab dia makan makanan setan juga. Itu dia tak berani buka bab kesucian ini. Kalau dicakapnya kena terpercik muka dia sendiri. Itu ulama, ustaz, guru dia tak berani buka ni sebab dia pun makan yang kotor juga. Itulah ilmu bab kesucian ini semakin lama tu semakin habis. Semakin binasa. Tapi ingat tuan-tuan, ilmu bab kesucian ini tidak pernah hilang. Tidak pernah habis. Tidak pernah binasa. Tidak pernah. Tetapi sedikit sekali yang nak masuk, yang nak paham bab ini itu sedikit sekali.
Dikarenakan terlampau kotornya, terlampau banyaknya pengaruh iblis syaitan itu pada diri. Jadi kalau nak mengaji, nak belajar ilmu nakkan ilmu daripada Allah, nakkan ilmu pengetahuan daripada diri Maha Suci itu, tak ada lain jalan. Ketahuilah, sungguh-sungguh diri Tuhanmu itu Maha Suci, faham? Jadi kalau kau nakkan ilmu daripada diri Maha Suci, kau nakkan hidayah daripada Maha Suci, kau nakkan rezeki yang baik daripada diri Maha Suci, tak ada lain, kau mesti suci. Kau mesti faham, yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, ketahuilah. Sungguh-sungguh Tuhan itu Allah Asma'ur Rabb, Maha Suci. Sungguh-sungguh Maha Suci, sebagaimana kau dizahirkan juga dulu suci. Tiap-tiap manusia, sungguh tiap-tiap manusia yang dizahirkan, yang dilahirkan, keadaannya, kedudukannya itu fitrah. Fitrah itu maksudnya dalam keadaan suci, tahu fitrah. Orang sebut-sebut fitrah. Suci maksudnya bersih, tak ada noda, tak ada dosa, tak ada apa-apa pun pada diri kamu semasa kamu dilahirkan, semasa kamu dizahirkan ke dunia ini. Kedudukan kamu itu, derajat kamu itu bersih kau sebenarnya. Kerana kebodohan, ketidakpahaman kamu, yang mendidik kamu, yang tunjuk ajar kamu pun tak paham kesucian, dibaginya kau makan yang kotor-kotor sehingga kotorlah dirimu. Sampai tua kau dibagi makan yang kotor, ditunjuk ajar kau makan yang haram sehingga tua kau tu buta mata kau. Buta otak kamu, akal kamu itu buta, pendengaran kamu itu buta, hati kamu itu rosak, buruk hati kamu, busuk hati kamu, dikarenakan kau makan yang kotor. Bukan kerana Tuhan kau itu kotor, Tuhan tak buat yang kotor pada diri kamu, tidak. Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah itu, kemahasucian Allah itu wujud pada diri Muhammad. Kasih sayang diri yang maha suci itu nyata pada diri Muhammad. Hakul yakin zahir pada diri Muhammad, maka sifat zat diri Muhammad itu nyata senyata-nyatanya pada diri rahasia Adam. Ingat yang ku cakap ni, kepada diri rahasia Adam, bukan jatuh nyata kepada Adam. Beza itu. Paham ini? Asma, af'al, sifat, zat diri Muhammad, bukan zat Muhammad. Paham? Yang ku sampai ni, yang ku sampaikan ni, yang ku sebut ni, bukan zat Muhammad. Nanti telinga kau salah dengar, sebab telinga kau kotor. Aku ulang ya. Asma, af'al, sifat, zat diri Muhammad, bukan af'al, sifat, zat Muhammad, bukan. Banyak kali aku sampaikan, banyak kali aku sebutkan. Tapi bila aku tengok di grup tu, masih salah juga, masih bercelaru juga. Zahirnya kepada diri rahasia Adam. Kalau zahir kepada Adam, jadi Muhammad lah Adam ini. Itu salah. Paham salah?
Apa yang aku cakap salah tadi? Bukan asma af'al sifat zat Muhammad, bukan. Bukan af'al sifat zat, atau bukan asma af'al sifat zat Allah itu yang zahir kepada Muhammad, bukan juga. Tidak boleh Tuhan itu bersifat, tidak boleh Tuhan itu berasma, tidak boleh Tuhan itu berzat, tak boleh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Paham laisa? Paham? Bukan sesuatu. Kalau bukan sesuatu, mana boleh berasma? Yang berasma itu sesuatu. Laisa itu tidak beraf'al. Yang beraf'al itu sesuatu. Yang beraf'al itu makhluk. Yang beraf'al itu nyata. Yang beraf'al itu manusia. Tuhan itu tiada bersifat kerana dia laisa. Yang bersifat itu makhluk, yang bersifat itu sifatnya nyata, yang bersifat itu muhaddas, tubuh kasar, kenyataan. Jadi tidak ada asma Allah itu zahir kepada Muhammad, tak begitu belajarnya. Salah itu. Mana pula Muhammad itu boleh jadi Tuhan? Mana pula Adam boleh jadi Muhammad? Bukan Adam itu zahir Muhammad, bukan. Muhammad itu bukan zahirnya Tuhan, bukan. Mengapa kau katakan ini Muhammad ini sama dengan Tuhan? Mengapa kau katakan Muhammad ini zahirullah? Apabila kau katakan Muhammad zahirullah, batinullah, kau sudah paham, sebenar-benar paham kedudukan kajian itu. Yang kau sebutkan itu kau mesti paham. Kalau kau katakan Muhammad itu berasma Tuhan, maknanya Muhammad itu Tuhan lah. Kalau kau katakan Muhammad itu af'al Tuhan, maka Muhammad itu Tuhan. Sudah syirik. Tuhan tidak zahir kepada Muhammad. Tuhan tidak zahir kepada Adam. Tak. Kenapa? Kenapa tu? Adam ini sesuatu. Adam ini makhluk. Adam ini manusia. Adam ini dinyatakan Tuhan. Adam ini diadakan Tuhan. Adam ini dizahirkan Tuhan. Adam ini ditajallikan daripada diri Muhammad. Itu pun adanya diri rahsia Adam. Melalui diri rahsia Adam dulu. Bukan terus pergi ke Adam. Zahirnya asma, af'al, sifat dan zat diri Tuhan ini kepada diri rahasia Muhammad, paham? Oh, bukan tak jelas itu. Kemana zahirnya kepada diri Muhammad itu? Kepada diri rahasia Adam. Ingat ini elok-elok ya. Jangan kau salah lagi. Tak pernah zahir Tuhan kepada kau dah syirik. Tidak pernah ada Tuhan zahir di diri kamu. Walau di zahir, walau di batin, walau di diri rahsia kau tak ada. Tuhan tak zahir di diri rahsia kamu. Tuhan tak nyata pada diri zahir kamu. Tidak. Kenapa tidak boleh zahir? Bukan sesuatu.
Bukan sesuatu. Mana boleh zahir pada diri muhaddas kamu? Mana boleh nyata pada diri zahir kamu? Sebab Tuhan bukan sesuatu. Faham, bukan sesuatu. Tak boleh zahir. Kau ini manusia, kau ini muhaddas. Adam. Wahai Adam, kau ini manusia. Tubuh kau ini baharu. Jasad kau ini baharu. Wahai Adam, tahu kau, faham kau? Tak boleh aku ni Tuhan zahir pada diri kau Adam. Tak boleh. Aku tak boleh nyata pada kau Adam. Kau ini kucipta. Banyak yang salah bercakap kerana tak faham. Salah kedudukan diri Adam ini. Tak masuk bercanggah, bertelagah kepada diri Muhammad. Aku ni Muhammad, aku ni Muhammad, akulah Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah. Mengapa pula kau Adam mengaku kau Muhammad? Jibril mana yang datang kepada kau? Bila kau Isra Mi'raj? Bila kau mendapat wahyu? Adam. Mengapa kau katakan kau Muhammad? Mengapa kau mengaku kau Muhammad? Lagi-lagi ada yang mengaku diri Allah pula lagi. Kalau kau mengaku kau diri Allah, Tuhanlah kau tu sudah. Ada lagi yang nyata-nyata mengatakan Tuhan meliputi dirinya. Tengok. Tuhan meliputi diri kau, betul kah tu? Kau sedar tak? Tuhan meliputi kau. Meliputi diri kau ke Tuhan itu? Macam mana pengajian kau macam itu? Tuhan meliputi kau. Kau Tuhan sudah itu. Kalau kau diliputi Tuhan kau itu jadi Tuhan sudah. Kau mengaku kau sudah Tuhan itu. Meliputi diri. Paham ini meliputi diri. Yang dikatakan meliputi diri itu yang nyata senyata-nyata itu Tuhan pada diri. Itu maksud Tuhan meliputi diri. Tak pandai bercakap, tak tahu bercakap, bodoh. Berguru dengan yang bodoh jadi macam itulah. Dikatakannya Tuhan meliputi dirinya. Kebodohan yang nyata, kesyirikan yang nyata, kafir jindik yang nyata kau bila kau katakan Tuhan meliputi diri kau. Kau faham tak diri Tuhan itu laisa, sifatnya kadim, zatnya itu laisa, kau faham tak? Yang kau ni muhaddas, yang kau ni Adam, tubuh kasar kau ini manusia, tubuh kasar kau ini makhluk. Bagaimana kau katakan diri yang laisa kamitslihi syai'un bersifatkan kadim ini boleh meliputi diri yang sesuatu, diri yang muhaddas? Tak boleh. Bersalahan sifat, bersalahan zat, bersalahan asma, bersalahan af'al. Air dengan minyak. Contohnya. Mana pernah air meliputi minyak? Mana boleh minyak meliputi air? Bolehkah? Sungguh-sungguh banyak pengajian-pengajian makrifat ini berkaedah macam itu. Sungguh-sungguh banyak tarekat-tarekat berkaedah, berpendapat, bermaksud, bermakna diri
Dirinya itu, diri muhaddasnya itu, tubuh kasar yang pandai berak itu, yang boleh makan, yang bernafsu, yang kotor itu, diliputi diri maha suci. Kau ini kotor, najis kau, makan, berkahwin kau, penuh najis, diri kau itu penuh najis. Mengapa kau katakan Tuhan yang maha suci meliputi diri kau yang banyak najis tu? Guru mana yang mengajarkan kau macam itu? Terus masuk dalil, kata dia. Ada ayat. Mana ayatnya? Surat Fussilat ayat 54. Tengok. Jatuhnya perginya ke situ tu. Fussilat 54. Ala innahu bikulli syai'un mu'id. Di sinilah kekeliruannya mentafsirkan ayat. Kekeliruan mentafsirkan surat Fussilat ayat 54. Paham? Kalau salah mentafsirkannya, kalau salah maksudnya, itulah jadinya Tuhan meliputi segala sesuatu, kata dia. Pikir elok-elok, buka minda, Tuhan itu maha suci. Ketahui zatnya itu laisa. Kalau kau katakan Tuhan meliputi sesuatu, bermakna yang laisa itu, yang bukan sesuatu itu meliputi sesuatu. Jadi bukan sesuatu pula semua apabila diri Tuhan atau Tuhan itu yang zatnya itu laisa, sifatnya kadim, meliputi segala sesuatu, semuanya jadi Tuhan lah jadinya. Sebab makna meliputi itu, yang diliputi itu sehingga tiada. Meliputi, yang diliputi oleh yang meliputi ini, sehingga yang diliputi ini tiada. Yang nampak, yang nyata itu yang meliputi. Yang diliputi ini sehingga tiada. Itu maksud meliputi. Paham ini? Tak payah ku andai-andaikan lagi. Meliputi itu yang diliputi oleh yang meliputi kepada yang diliputi ini, sehingga yang diliputi ini tiada, sehingga nyata senyata-nyatanya yang meliputi ini kepada yang diliputi. Tengok. Susah kau nak ambil paham ini dengan bahasa yang macam ini. Sebab kotor. Kau suka makan yang kotor. Boleh. Betulkah? Betulkah laisa itu boleh meliputi? Bertempatlah dia kalau meliputi yang bukan sesuatu, yang sesuatu. Kalau dia meliputi segala sesuatu, maknanya Tuhan itu mengambil sudah gugur dia jadi Tuhan. Apalagi meliputi kau. Maknanya dia mengambil diliputinya diri kau. Tentu mengambil tempat Tuhan itu. Bahasa kau meliputi diri kau itu sudah menggugurkan dia Tuhan. Kau yang menggugurkan dia Tuhan. Karena pendapat kau, kaedah kau, tafsir kau itu mengatakan Tuhan meliputi. Tentu yang diliputi ini tempat, mengambil tempat kepada yang diliputi. Gugur pemahaman kau, bubur makrifat kau tu gugur. Batal makrifat kau tu. Ini ya,
Ini meliputi nih, ya. Ini yang meliputi. Ini yang nak diliputi. Kalau ini meliputi ini dah tiada yang nyata ini. Itu maksud meliputi. Sehingga yang diliputi itu tiada. Jadi kalau kau diliputi Tuhan, kau itu tak ada. Ini banyak yang berpendapat-pendapat macam ini. Ada tuh gurunya tuh. Kalau Tuhan meliputi kau, meliputi segala sesuatu, maknanya dia gugur jadi Tuhan. Mengambil Kalau Tuhan sudah mengambil tempat, sama dengan makhluk. Kalau dia bertempat atau mengambil tempat, mengambil ruang dan waktu, bukan Tuhan. Samalah dengan makhluk. Dia tidak mengambil ruang dan waktu. Ruang dan masa tak mengambil dia. Dia bukan masa, dia bukan waktu, dia bukan tempat, dan bukan pula ditempatkan, dan bukan pula untuk dijadikan tempat, sehingga tidak mengambil tempat dengan yang semuanya yang bertempat. Ada pula yang mengatakan apa? Dialah tempat sekalian yang bertempat. Dia siapa? Tuhan. Paham ini bahasanya ini? Tuhan tidak mengambil ruang dan waktu, tidak mengambil ruang dan waktu, tidak memerlukan ruang dan waktu. Itu makhluk. Itu sesuatu. Nak diletakkan dia, ada tempatnya dia. Dia bertempat, dia berwujud bagaimana tempat itu. Apabila dia mengambil tempat, maka dia itu tempat juga. Bertempat di makhluk, makhluklah dia. Wujud di makhluk, makhluklah dia. Nyata di makhluk, makhluklah dia. Jangan kau nyatakan Tuhan pada makhluk. Jangan kau nyatakan dia pada sesuatu. Maknanya kau tuhankan itu yang sesuatu. Apabila kau nyatakan laisa itu kepada sesuatu. Paham ini? Paham? Bila kau menyatakan sesuatu itu bagaikan Tuhan, bila kau nyatakan Tuhan itu pada sesuatu, itu sama kedudukannya. Yang sesuatu mengaku bukan sesuatu, yang sesuatu merasa dirinya bukan sesuatu. Itu sama kau nak jadi Tuhan, syirik. Kau ini dinyatakan, dizahirkan, ditajalikan kau ini, paham? Maka Adam penama kau. Sehingga zahir, rahasia di diri kepada kamu. Nyata, zahir, rahasia. Diri syirullah itu nyata, sehingga nyata kepada diri, maka diperintahkan sujud kepada Adam. Seluruh alam ini diperintahkan Tuhan, tahu perintah, sujud kepada Adam. Apa yang ada pada Adam ini? Malaikat segala isi dunia ini, di langit dan yang di bumi, dan di antaranya wajib sujud kepada Adam, illa iblis. Hanya iblis yang tak nak sujud dengan Adam. Apa yang ada pada Adam ini? Sehingga diperintahkan Tuhan boleh sujud kepadanya. Malaikat pun sujud kepada Adam. Malaikat sujud.
Apa yang ada pada Adam? Sujud itu mesti kepada Tuhan tak? Ha? Hanya boleh sujud kepada kepada Tuhan, kepada Allah. Ini kepada Adam pula perintah sujudnya. Tak betul kan ni ayat ni? Ha? Salah ke ayat ni? Mengapa sampai ada perintah seluruh alam, malaikat, haiwan, pokok-pokok, semua batu ke, air ke? Itu makanya air ni boleh dibuat ubat, batu ni boleh dibuat ubat, pokok-pokok ni boleh buat ubat, sebab tunduk sujud kepada apa rahsianya? Ini semua nak jadi ubat. Ambil air, baca ini, baca itu, bukan jadi ubat, jadi racun. Sebab kau tak faham. Tengok orang buat, kau buat juga. Ambil ini, ambil itu. Inilah peristiwanya. Mengapa air, mengapa tumbuh-tumbuhan ini, mengapa pokok-pokok kayu ini, mengapa kayu ini semua boleh dijadikan ubat. Mengapa air mineral, mengapa air daripada air mata air. Sehingga air mutlak, air suci lagi mensucikan ni boleh mengubah penyakit jadi sihat. Boleh menyembuhkan penyakit, boleh mematikan virus. Mana? Mana buktinya? Apa rahsianya? Ini tengok orang ambil pokok, ambil kayu, akar kayu kau ambil juga. Orang rebus ini, rebus itu, kau rebus juga. Kenapa tak sembuh-sembuh? Kenapa penyakit aku ni tak boleh sembuh? Ikut-ikutan. Tahu ikut-ikutan? Tak faham. Dukun palsu, tabib palsu, guru palsu. Kau ingat kau baca ini, kau baca itu, boleh sembuh orang tak? Ini peristiwa fasad apa? Fasad jasad itu berbeza, bukan? Maksud ayat tu di surat Al-Baqarah tu, fasaja fasajadu kepada Adam, bukan kepada yang bernama Adam. Nanti kalau letak pula nama anak kau Adam, bukan. Asma itu tidak berupaya apa-apa. Asma itu tidak ada kuasa. Asma tiada kuasa. Tak punya kuasa apa-apa. Kau baca pun asma itu, kau baca sejuta berjuta-juta kali asma itu, nama itu. Sebab itu bukan Tuhan. Asma, sebutan, kau tulis di mana-mana, kau buat di mana-mana, itu tak buat apa-apa benda, tak mendatangkan faedah apa-apa. Tahu nama? Ha? Asma. Nama itu jirim, nama itu jisim, bukan Tuhan itu. Bukan. Kau sebut-sebut asma, kau panggil-panggil asma, kau panggil-panggil nama, kau sebut-sebut nama, kau ingat-ingat nama, tak mendatangkan faedah apapun pada diri kau. Macam kau ingat bini kau, lah panggillah bini kau tu, nama bini kau panggil. Kalau datang bini kau, ku sembayangkan kau. Cubalah panggil bini kau di rumah. Jangan kau pegang phone Nanti panggil bini pakai telefon pula. Kalau boleh datang bini kau, boleh buat sekarang. Ku sembayangkan kau terus. Sebab kau sudah melampaui Tuhan. Kenapa? Boleh Tuhan yang memanggil nama, datang yang punya nama. Itu pekerjaan Tuhan.
Jangan kau pakai pekerjaan Tuhan, jangan kau sama dengan Tuhan, jangan kau setara dengan Tuhan. Kau panggil-panggil nama, boleh kau jumpa dengan empunya nama. Itu makanya makhluk manusia ini tidak akan boleh berjumpa apabila yang dipanggil itu hanya nama. Itu hal keadaan Tuhan. Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa.